Sebelum kita mulakan video kali ini, apa kata kita umumkan dulu pemenang untuk giveaway sempena 250,000 subscriber. Oleh itu, Faktau amat berbesar hati ingin menjemput kawan-kawan Faktau untuk mengumumkan pemenang yang dipilih oleh mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiq daripada channel Bola Lovers. Okey, pertama saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Faktau Channel sebab sudi panggil kita orang di Bola Lovers ni untuk join kontes tu. Jadi, Bola Lovers dah pilih 2 pemenang untuk kontes #Faktau Channel. Kenapa diorang boleh menang? Sebab diorang bagi cadangan lain daripada yang lain. Jadi, untuk pemenang pertama, Tasnim Amani. Terima kasih, tahniah Tasnim Amani di atas cadangan anda. Anda pemenang pertama. Dan pemenang kedua adalah Ashraf Channel. Ya, tahniah kepada kedua-dua pemenang. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe Bola Lovers serta Faktau Channel. Link ada di bawah. Assalamualaikum, saya daripada channel Astrolab. Terima kasih kerana menyertai giveaway Faktau ini dan juga Astrolab ingin mengucapkan terima kasih kepada Faktau Channel memberi kesempatan untuk Astrolab bersama-sama dalam giveaway ini. Oleh demikian, Astrolab telah memilih 2 pemenang. Pemenang yang pertama adalah Muhammad Saifullah bin Azhar dan pemenang kedua Husna Muhaizan. Terima kasih kepada semua yang join giveaway ini dan tahniah kepada pemenang. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel Astrolab. Link ada di bawah dan teruskan sokong anda terhadap Faktau Channel. Terima kasih. Assalamualaikum. Hey guys, Assalamualaikum. Nama aku Hafiz daripada The Segment. Okay, aku just nak ucapkan tahniah kepada Harmih dan Kunaini kerana korang telah dipilih sebagai pemenang giveaway daripada Faktau Channel. Okay, make sure korang support, share, like dan komen dekat Faktau Channel and make sure korang support channel ni sampai ke 1 million subscriber. Alright, take care guys. Assalamualaikum, saya dari channel Rahman Ghani Vlog dan pemenang kepada giveaway ini ialah Merah Boy dan Firaz Rizky TV. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Link ada di bawah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashri Hamid daripada channel YB Reno. So, hari ini saya nak umumkan pemenang. Pemenang yang pertama ialah PES 2021. Yeay! So, pemenang yang kedua ialah Nabil. Woo! So guys, terima kasih banyak kepada siapa yang komen-komen dan teruskan menonton channel YB Reno. Assalamualaikum. Kepada pemenang giveaway kali ini, Faktau ingin ucapkan tahniah dan terima kasih di atas penyertaan korang. Korang boleh hubungi Faktau di Instagram atau email untuk menuntut hadiah korang. Terima kasih juga kepada semua subscriber Faktau yang sentiasa memberi sokongan kepada channel Faktau selama ini. Tanpa korang, siapalah Faktau? #channel korang juga. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Apakah yang dimaksudkan dengan hantu? Adakah ia sama dengan jembalang, roh jahat, penunggu, orang halus, puaka, mahupun mambang? Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Menurut definisi dari Dewan Bahasa dan Pustaka, hantu merupakan ciptaan hayalan manusia yang menakutkan atau menggerunkan. Jadi adakah benar hantu berasal daripada hayalan manusia? Tetapi mengapa begitu banyak cerita dan kejadian yang melibatkan golongan gaib ini? Jadi di dalam video kali ini, mari bersama kita susuri dunia di sebalik mata. Dia masuk di alam sebalik mata dia panggil. Mata. Di alam sebalik mata dia. Mata masuk di alam sebalik. 10 jenis hantu paling seram yang terkenal di Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Hantu kubur. Hantu kubur merupakan sejenis makhluk yang dikenali sebagai penjaga kubur dan makhluk ini
sering muncul berkeliaran di kawasan perkuburan pada waktu malam. Menurut kepercayaan orang asal, hantu kubur ini mampu menyebarkan pelbagai penyakit. Dikatakan ini merupakan penyebab mengapa orang asal sering berpindah randah setiap kali berlaku kematian. Hantu ini biasanya tidak mempunyai tuan, tetapi cumalah roh-roh yang tidak tenteram yang menjelma untuk menakutkan manusia. Hantu ini dikatakan berbahaya kerana mereka gemar mengganggu sesiapa sahaja yang berani melintasi kubur pada waktu malam. Buat apa malam-malam tu? Habiskan kubur ke, cik? Panggil kuat sikit. Baik, mengapa? Jauh! Gangguan itu selalunya dikatakan berakhir dengan kematian. 9. Hantu penanggal. Bagi Faktau, penanggal merupakan hantu yang paling ditakuti kerana bentuk fizikalnya yang cuma mempunyai kepala dengan isi perutnya yang terjuntai dan bercahaya. Berbeza dengan hantu lain, dikatakan penanggal merupakan makhluk jelmaan manusia yang mengamalkan ilmu batin yang kebiasaannya dipelajari oleh kaum wanita bagi mengekalkan tubuh dan penampilan mereka sentiasa kekal muda, di mana mereka akan membenarkan saka belaannya meminjam tubuh mereka untuk mencari mangsa. Apa yang menyeramkan, hantu ini mampu mengenal pasti wanita yang syarat mengandung atau baru habis bersalin, di mana pada waktu malam penanggal ini akan terbang ke rumah mangsa untuk menghisap darah. Walau bagaimanapun, hantu yang dikenali sebagai balan-balan ini juga mempunyai beberapa kelemahan, antaranya benda-benda yang berduri. Ini kerana hantu ini takut sekiranya duri itu tersangkut pada tali perutnya. Dikatakan kemunculan hantu ini dapat dikenal pasti apabila korang mendengar bunyi yang seakan-akan bunyi burung. 8. Orang minyak. Sama seperti penanggal, orang minyak ini juga merupakan manusia biasa yang mengamalkan ilmu batin untuk kepentingan diri sendiri seperti mencuri dan menceroboh rumah. Mengikut kepercayaan orang dahulu, orang minyak ini sebenarnya adalah mereka yang tersalah menuntut ilmu, di mana mereka telah disumpah menjadikan badan mereka hitam dan berminyak. Salah satu cara untuk melepaskan sumpahan itu, orang minyak ini perlu bersama dengan 40 orang wanita, di mana mangsa akan ditandakan dengan tanda pangkah di muka mereka. Orang minyak dipercayai mampu masuk ke dalam rumah yang berkunci dengan mudah, menghilangkan diri, melekat di dinding seperti cicak dan memukau orang di dalam rumah sehingga mereka langsung tidak sedar dengan kehadiran orang minyak tersebut. Kisah orang minyak ini pernah menghantui lebih 10,000 penduduk di Bentung Pahang pada tahun 2011, di mana mereka telah menjumpai lembaga hitam yang menakutkan berkeliaran pada waktu malam. 7. Hantu Galah. Pada tahun 2014, pernah viral satu video kononnya penduduk di flat PPR Seri Semarak berjaya merakam kelipat hantu galah yang sedang merangkak di dinding bangunan. Hantu galah merupakan hantu yang berbentuk seperti manusia tetapi mempunyai ketinggian yang sangat tinggi dan kepalanya dikatakan mampu mencecah awan. Dikatakan ketinggian hantu ini kelihatan normal dari jauh dan ketika kita semakin menghampirinya, ketinggian hantu ini perlahan-lahan bertambah sehingga satu tahap kita hanya mampu melihat kakinya sahaja. Kebanyakan mangsa yang pernah bertemu hantu ini mengatakan mereka hanya menyedari kewujudan hantu ini setelah bersandar pada kakinya yang berbulu kerana disangkakan pokok atau setelah melalui di antara kakinya. Orang tua-tua pernah memberi nasihat sekiranya ternampak hantu galah, jangan mendongak ke atas atau kepala kita akan terus mendongak selama-lamanya. 6. Hantu Langsui.
Langsui merupakan jenis hantu penghisap darah yang sangat terkenal dalam kepercayaan orang Melayu. Hantu yang terkenal dengan kemunculannya yang selalu bertenggek di atas pokok dengan pakaian serba putih serta rambutnya yang panjang mengurai ini dipercayai akan merasuk mangsa dan menghisap darah mereka secara perlahan-lahan sehingga mereka mati. Dikatakan kewujudan Langsui ini berasal dari seorang wanita yang mati selepas bersalin dan dibiarkan tidak terurus sehingga jasadnya mereput bersama bayinya. Langsui mampu berubah menyerupai wanita yang sangat cantik di mana kecantikannya mampu menawan sesiapa sahaja, dan apabila berdua dengan mangsanya, hantu itu akan berubah ke wajah yang sangat mengerikan beserta helaian ketawa yang sangat menyeramkan. Dulu fakta pernah dengar, kononnya jika kita paku di belakang tengkuk Langsui, dia akan berubah menjadi seorang wanita yang cantik. Ada sesiapa nak cuba? 5. Hantu pocong. Pocong atau hantu bungkus merupakan sejenis hantu yang sangat terkenal di mana jelmaan hantu ini berbentuk mayat yang telah dibungkus dengan kain kafan. Hantu ini bergerak dengan cara melompat atau bergolek di mana ia dikatakan mampu bergolek dengan sangat laju dan mampu mengejar sesiapa sahaja yang memandu kereta untuk menakutkan mereka. Malah lompatan hantu ini juga sangat tinggi sehingga mampu melompat dari satu atap rumah ke satu atap rumah yang lain. Dikatakan sesiapa yang berani menangkap pocong ini akan mendapat kekayaan yang banyak. Ini kerana dipercayai di sebalik bungkusan pocong tersebut terdapat banyak duit serta emas. Selain pocong, hantu ini juga turut dikenali sebagai hantu bungkus, hantu bangkit dan hantu guling. 4. Hantu raya. Hantu raya merupakan sejenis hantu yang bertuan di mana ia dipelihara bagi tujuan untuk melakukan kerja-kerja berat dan melindungi diri dari musuh. Jangan bantu. Ini kerana dikatakan kekuatan hantu raya bersamaan dengan kekuatan 4 hingga 5 orang dewasa. Pemeliharaan ini juga dikenali sebagai saka. Untuk memelihara hantu ini, tuannya perlu memberinya makan seperti telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Pulut dekat. Ni Datuk. Ini dia. Pulut ada. Agak titim. Jangan telur putih ala bulanku. Dan sekiranya ia tidak diberi makan, hantu ini akan menyerang tuannya sendiri. Apa yang menakutkan, hantu raya ini perlu diwarisi. Jika tidak, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Walaupun sebenarnya tuannya telah mati, tetapi mayatnya dirasuk dan boleh bangun seolah-olah seperti masih hidup. Malah mayat itu juga akan makan dengan lahap jika diberi makanan. Di Jawa Indonesia, hantu raya ini turut dikenali sebagai genderuwo. 3. Hantu Palisade. Tidak seperti hantu belaan lain, Palisade tidak mempunyai bentuk yang tetap. Ada kalanya ia menyerupai bentuk lalat, tikus dan seringkali muncul dalam bentuk belalang berkepala tirus. Bagaimanapun tidak bermaksud setiap belalang berkepala tirus itu adalah Palisade. Dikatakan cara untuk mengenal pasti Palisade adalah dengan melihat mata belalang tersebut. Ini kerana belalang Palisade mempunyai mata berwarna merah. Hantu Palisade biasanya digunakan sebagai pelaris untuk melariskan perniagaan dan pemanis agar tuannya sentiasa nampak cantik dan disukai ramai. Hantu Palisade juga biasanya digunakan untuk menghantar racun atau santau, di mana Palisade itu akan meninggalkan 3 titik kesan lebam di bahagian bawah peha, belakang bahu dan di betis. Namun cara penjagaannya tidaklah mudah. Tuannya perlu memberi hantu ini makan dengan darah yang dititis pada hujung jari tuannya setiap kali bulan mengambang. 2.
Hantu Toyol. Toyol merupakan antara hantu paling popular yang dikatakan mirip seorang budak kecil yang berwarna hijau, berkepala botak, bermata merah dan bergigi tajam. Hantu ini biasanya tidak menyerang atau menakutkan dan hanya dibela bagi tujuan untuk mencuri duit. Ini kerana Toyol dikatakan amat bijak dalam mencuri walaupun dengan rumah yang berkunci rapi. Bagaimanapun, Toyol tidak akan mencuri kesemua duit itu, tetapi hanya sebahagian sahaja. Dikatakan kelemahan Toyol adalah apabila kita meletakkan kacang hijau di tempat kita menyimpan duit. Ini kerana Toyol itu akan leka mengira sehingga tuannya sendiri datang. Sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok dulu honorable mention kita. Nenek Kebayan, Orang Bunian, Hantu Bangkit, Hantu Jepun, Jerangkung, Hantu Air, Hantu Kumkum, Hantu Purda. 1. Hantu Pontianak. Pontianak merupakan hantu paling popular dan seringkali menghantui rakyat di Malaysia dan Indonesia. Tetapi di Indonesia, hantu ini dikenali sebagai kuntilanak. Bahkan terdapat banyak filem-filem berkenaan Pontianak turut ditayangkan. Jelmaan Pontianak sama seperti Lang Sui, iaitu berbaju putih dan rambutnya yang panjang mengurai. Malah wilayahnya juga dikatakan sama. Apa yang membezakan dua hantu ini adalah Lang Sui biasanya ditemui di atas pokok, manakala Pontianak biasanya ditemui di atas tanah. Pontianak juga biasanya muncul sambil memegang bayi yang sebenarnya adalah batu nisan. Hantu ini dipercayai berasal dari seorang wanita yang mati ketika mengandungkan anaknya. Siapa yang pernah ada pengalaman berjumpa Pontianak atau mana-mana hantu dalam list ini, boleh kongsikan dengan Faktau pada komen di bawah. Ketika Faktau sedang membuat kajian tentang Pontianak, Faktau terjumpa sesuatu yang sangat mengejutkan, iaitu cara menyeru Pontianak. Antara cara-caranya adalah dengan mengambil dua sikat kutu yang diperbuat daripada kayu dan gosokkan keduanya di tepi tingkap rumah anda sambil membacakan beberapa potong ayat. Bagaimanapun, Faktau tidak akan menjelaskan secara terperinci cara-caranya. Cuba korang bayangkan kalau Pontianak itu betul-betul datang dan mengilai, apa yang korang akan lakukan?